Okey, Assalamualaikum. 40, 41, 42, 43. 43. So ada 7 orang lagi tak masuk. Tak tahulah kan. 41, 42, 43, 44. 44. Okey. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. So, teacher tengok feedback untuk soalan nombor 10 tu majoriti dah okey. Tapi bila you tengok you tengok soalan jawapan belakang tak berapa okey. Jadi korang terus macam tak okey. Macam tu lah sebenarnya jawapan belakang tu I dah check dengan cikgu-cikgu. Jawapan belakang tu silap sebenarnya. Okey. Dah ready ke ni? Dah. Ready. Dah teacher. Okay, cuba ambil balik homework you all tu yang all hantaran GC tu. Kita tengok sekejap number 10. Kalau ikutkan ada yang tinggalkan jawapan yang betul, jawapan yang seperti yang teacher suruh tu lah. Betul lah jawapan belakang memang silap. Number 10A tu memang I dah confirm dengan cikgu Madam Ju. Cikgu Fit tak sempat nak buat sebab dia busy dengan BWP. Jadi tak apa, I dah confirm dengan Madam Ju memang betul lah jawapan belakang tu yang ada salah sikit. Jadi kita buat semula je lah. Find AB tu tak ada masalah ya. Bila dikata find the position vector of C, maknanya dia nak OC lah. Seperti yang I cakap lah daripada origin tu. Okay, kalau awak tengok kedudukan drawing awak pun, kita nak bagi tahu, dia dah bagi clue dekat awak, AC adalah 3/4 vector AB. Jadi awak akan dapat, awak kena guna dulu apa yang soalan bagi. So 3/4 vector AB awak dah cari iaitu 6 vector I minus vector 8J. So you akan dapat, no. Ini jawapan dia. Vektor AB kita adalah, apa vektor AB kita? Betul lah, 6I minus 8J. Jadi you akan dapat 9/2I minus 6J. Okay, tu AC. Jadi bila kita nak cari vektor OC, OC ni datang daripada mana? Kalau ikut daripada drawing kita tu, dia akan jadi sepatutnya OA, vektor OA tambah vektor AC. Okay, kalau kita ikut pada drawing kita kena lukis sikit lah. Vektor ni kena banyak lukis tau. Kalau ikutkan awak punya vektor, asal lukisan awak macam ni. Daripada origin, OA, okay OA. OB, okay OB. So sini awak akan sepatutnya nak, kalau soalan tadi, soalan nak pada soalan asal tu, dia nak AB kan. So bila jadi AB, yang ni dia bertukar lah. Dia akan jadi macam ni. So that's why kita, dalam kerja kita untuk AB tu, yang ni akan jadi negatif OA. Untuk soalan yang sebelum ni lah, sepatutnya tak ada masalah lah. Bila soalan nak vektor OC, so C tu pula dia cakap dalam soalan, C, the point C lies on AB. So C dekat sini lah. So awak akan jadi yang baru, AC, OC dekat sini resultant kita. Jadi kalau ikutkan hukum triangle, OA campur OC. So anak panah dia macam ni, OA campur AC, dapatlah OC. Tu dapatlah vektor ni. Jadi seterusnya bila awak dah ada vektor, hasil tambah vektor resultant tu adalah OA, vektor OA tambah AC. Jadi awak just substitute sahaja. OA dah diberi 6I tambah 6J tambah 9/2I
minus 6J. Jadi awak akan dapat 10.5I ataupun 21/2I. This is the answer. Jawapan belakang tu tersilap. Jawapan belakang tu teacher rasa sebab dia nak buat soalan ni 1/4. Kalau awak guna 1/4, dapat jawapan seperti jawapan belakang. Jawapan belakang ada kesilapan sedikit. Jadi siapa yang buat benda ni betul lah. Betul ya. Teacher dah ada berconfirm dah. So don't worry. Okay. Jom kita tengok soalan yang lebih kurang sama. Ada yang tak buat Syahmi tak hantar, Kelam Padi lah. Khairi Ikwan tak hantar. Adib I'm not sure. Adib you hantar tak Adib? Adib ada wujud tak Adib dalam ni? Adib? Oh Adib. Adib 1, Adib 2, Adib 3, Adib 4, Adib 5, Adib 6. Tak jawab soalan teacher. Tak menyahut. Jadi memang tak ada lah. Nuha ada Nuha? Ada. Okay Nuha tolong tulis bagi pihak teacher nanti PM I yang I panggil tak menyahut Adib. Badrul 1. Ada teacher. Okay. Khairul awak tak hantar kerja teacher kan? Khairul Zafri awak hantar tak? Tak teacher. Macam mana awak boleh masuk kelas kerja tak hantar? Macam mana awak nak tahu awak ni betul faham ke tak? Dah lah, awak tahu tak kita buka sekolah ni awal bulan 3 tapi awal bulan 3 pula masuk teacher awal 3 hari bulan September, Oktober. Tu memang nak dekat IG lah tu. I tak tahu you ni ambil IG ke tak. Kalau tak ambil IG pun maksud dia mock tu wallahualam tak tahu bila, tapi awak kena tahu mock IG tu adalah final semester. Takkan final semester ni awak nak yang pelik-pelik kan, minded. Macam semalam attendance untuk webinar, teacher tengok yang hadir tu memang budak yang betul-betul ambil IG je hadir. Kononnya ambil IG, saya tak ambil IG, saya tak payah hadir. Mana boleh macam tu? Kau tak ambil IG, benda tu boleh nak ambil SPM, lepas tu final lagi kan? Yusri 1? Yes teacher. Okay. Kemudian Ikwan tak ada kan? Ikwan 1, Ikwan 2, Ikwan 3, Ikwan 4. Okay Nuha Ikwan. Tabroni? Oh ramai tak ada. Yang mana isi je Google Form kan, lepas tu tak ada. So Tabroni. Tolong Nuha tulis Tabroni. Syakir ni di antara yang selalu missing I sebenarnya tak ingat, tak kenal langsung budak 4C punya lelaki. Sempat masuk kelas sekali je. Tapi I rasa Syakir ni the one of the yang bagi challenging lah dekat I. Syakir is 4C, right people? Syakir 4D. 4D, ya Allah. Tak tahu muka dia macam mana. So dia tak ada. So Nuha tengok. Syakir tak ada. Ilyas ada. Tapi dia mahu menyahut tak? Ilyas 1, Ilyas 2. Ya. Okay. Nak panggil random kan, setengah jam panggil attendance. Okay, so kita tengok soalan exam. Page apa tu? Page 332. Page 332. Exercise 13.5 June 2012, question number 1. Nak bagi tahu bahawa konsep dia lebih kurang sama dengan kita punya last lesson. Okay. So kita tengok kita try lah buat sama-sama kan. Yang cuba tu okay, bagus. Siap drawing, kena drawing tu dah pasti. Yang tak cuba ni, kalau I type up nama semalam memang tak buat lah. Okay, origin O, vector A, a point of A. Jadi kita tahu dah dia O ke A adalah 2I minus 3J. And then O ke B relatively B dekat sini lah.
So kita akan ada 11i plus 42j. Okay. So now dia kata write down an expression for AB. Pergerakan AB. Vektor AB. Jadi secara logik dia kalau AB tu kita memang jadikan sebagai resultant, pergerakan vektor dia akan jadi macam ni lah. Patah balik kawan ni. Jadi dia akan jadi negatif OA plus OB atau awak boleh tulis macam ni lah. AO campur OB. Ni di antara penambahan yang awak boleh tulis. Jadi awak dah nampak pergerakan vektor ni. Kalau tak soalan vektor kau tak dapat jawab semua pun kan. Boleh lah jawab satu dua. Macam formatif kan. Kalau semua jawab, boleh okey lah. Ni tak jawab. Nak cakap pasal gagal tu memang risau sebab awak akan ambil IG. Tak tahu dah jadi apa dengan IG awak. Okay, so AO. Cuba tengok sekarang ni soalan bagi OA. Kalau kita nak AO maka dia akan jadi change direction, kita akan letak negatif. Jadi negatif 2i. Awak sambung lah. 2i minus 3j plus OB 11i plus 42j. Okay. Alright, untuk soalan 1A ni sama macam last lesson tu. Harap-harap awak faham lah apa yang teacher tulis ni. Ada soalan tak? Tak ada teacher. Faham. Okay, jadi apa jawapan kita untuk AB bagi soalan ni? Okay, 9i plus 45j. Okay, nak buat homework pun, kena buat homework sebenarnya people. Tapi awak faham lah kan teacher ni dengan screen ni. Sebenarnya kalau dah ada arrow tu tak payahlah. Okay. Okay, good. Masuk ke soalan B. Soalan B, dia kata the points C lies on AB. So kita ada AB tadi kan. Okay, AB. Macam ni dia punya vektor dia. AB macam ni vektor dia. Kemudian tiba-tiba ada C cenoot dekat sini. Okay, ada C dekat sini. Sebab dia kata lies. Lies tu maksud dia berada di sepanjang AB tu ada C dengan conditionnya 1/3 AB. Okay lah ni 1/3 ni lebih kurang lah. So bila AB tu berada position vektor AC adalah 1/3 vektor AB. Jadi awak boleh dapatkan vektor AC dulu sebab dia given. Bila dia given ataupun search that, so kita kena guna balik. Jadi kita cari dulu vektor AB pun kita dah dapat tadi iaitu 9i plus 45j. Jadi awak akan dapat jawapan dia adalah 3i plus 15j. Ni kena ada ombak-ombak ya bawah ni. Okay, tu AC. Sekarang ni soalan tanya, find the length OC. Okay, kalau ikut kepada drawing kita, asal kan, O dia kat sini. O kat sini, O ni. Lepas tu, apa nama ni, dia nak length. Kalau length tu lebih kurang magnitude lah. Ni jarak ni. Gitu. Sekejap, warna biru pula kan. Okay, I guna warna hijau. OC. Dia nak macam tu. Jadi kita dah ada AC. Okay, kita dah ada AC. AC dekat sini. Okay, so secara resultant dia, no. Okay, AC dekat situ. Kita nak dapatkan OC. So kalau ikut resultant OC adalah di sini. Jadi vektor dia cantik lah pergerakan dia. Kalau you focus to your eyes, dekat triangle ni je. Bila you ambil balik triangle tu, katalah teacher lukis balik triangle yang warna kuning tu, which is, this is your OC resultant, lepas tu AC dekat sini. A pun dah tahu,
So pergerakan dia mudah. Jadi barulah awak boleh buat apakah OC. Jadi OC adalah susunan dia tadi. Cuba tengok susunan dia. Apa dia hasil tambah resultant bagi OC? OA plus AC. Yes, OA. Thank you. OA plus AC. Jadi awak pun ambil lah vektor OA. Vektor OA dah diberi dalam soalan. 2I minus 3J plus 3I plus 15J. Equal dapatlah 5I plus 12J. Bila soalan kata length, find the length, dia nak jarak lah sepatutnya. So, awak boleh letak dalam magnitude sign. So, ya. OA tak. Dia tak negatif. Sebab apa dia tak negatif? Sebab memang asal dia OA. Sebab asal dia OA. Asal soalan bagi memang positif. Memang OA tu adalah positif. Pergerakan dia macam ni. Memang dia bagi positif. Tadi kita buat negatif. Sebab asal OA positif. Kita nak AO. Kita nak AO. Sebab tu kita letak negatif kat sini. Ni or atau. Whether you can choose this working or this working. Faham tak student yang tanya tu? Okay, welcome. Ifa ke tu? Bukan. Okay, sambung. Umay? Umay, okay. Okay, sambung. Bila soalan kata nak cari length, maka you kena letak dalam bentuk magnitude and then you use theorem Pythagoras. 5 squared plus 12 squared. So you dapat apa? 25, 144, 169. So? 13 je. 13. 13. Yes, 13. Sama je, sama. Soalan ni sama macam soalan tadi. Cumanya tadi OC sama dengan 3/4 kan? So sama je. You kena lukis, you baru nampak apa yang soalan nak kena sentiasa anggap resultant. Vektor, I rasa lebih mudah macam tu. Awak hanya menggunakan operasi tambah saja. Okay, we look at question number B. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Tak ada. Tak ada lagi. Okay. Teacher, Yes. nak tanya untuk magnitude kan, untuk apa lagi kita boleh guna magnitude untuk cari? Contohnya kalau length, ada lagi ke benda kita boleh guna? Okay, sebab selain daripada length, kita guna juga untuk cari vector unit, remember? Dalam vector unit kan, formula dia katalah OC vector unit sama dengan OC punya vektor bahagi dengan magnitude OC. Okay? Okay, thank you teacher. Okay, di samping kita mencari magnitude tu sendiri, tapi soalan jarang Jarang sebenarnya suruh find the magnitude. Dia suruh cari length, cari distance. Nanti kita akan ada satu topik last tu kita belajar. Kemudian satu lagi vector unit. Vector unit. Vector unit, kalau soalannya ada tambah perkataan suruh cari vector unit, maka awak dah cari dah vector OC. Okay, good. Awak pun dah cari magnitude, seterus dapat what is the vector unit. Okay, letaklah buku catatan you all. Okay, thank you for the question. So kita continue. Nyam. Yang bawah tu teacher pun tak tahulah kenapa. Find the length OC, lepas tu tiba-tiba the point D. Soalan C tu dia bergantung pada soalan kat atas tu. The point D lies on OA. Okay. Kita kena lukis lagi. Soalan C ya. Lukis. Tadi kita lukis macam ni. Okay. O, A. Lepas tu B. Okay. Dia kata kat sini kan D tu lies on OA. Okay. Bila D ni lah kan. Okay.
Okay, bila dikata D tu lies, maknanya D tu berada di sini. Kita tak tahu dia bukan tengah-tengah. Jangan assume dia tengah-tengah. Okay, kita letak je kat mana-mana pun D. Dan sekarang ni OD, DA adalah sebaris ataupun collinear. Jadi kita dah tahu dah collinear tu ada satu part terms yang korang pun dah faham. Okay, condition ni digunakan untuk collinear. Okay, kita pegang sekejap benda tu. Okay, boleh tak tulis? Boleh je tulis terus. OD, vektor OD adalah collinear dengan vektor OA. Okay, jadi bila dia collinear maka ada satu constant. Bukan consonant constant. Kita letak landa kat situ siap-siap. Okay. Satu lagi maklumat dia kata search that DC is parallel to OB. Okay, katakanlah tadi kita tahu C tu 1/3 kan. Let's say kita letak C dekat sini. Jadi kalau dia kata DC tu adalah parallel, lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni dengan OB. So lukisan teacher ni tak betul lah, tak berapa nak tepat. Kalau dia betul-betul nak cakap bahawasanya DC itu adalah parallel dengan OB, kena lukis dekat UR bagi nampak dia parallel lah. Teacher kena lukis bagi nampak dia parallel sebenarnya. Macam tu. Sekejap. Tapi sepatutnya awak faham dah keadaan parallel tu macam mana kan? Takkan gitu C 4D? Faham teacher. Faham teacher. Hampa faham saja formative test tu. Takut I nak release paper kat you all. I pun takut nak share dengan Madam Ju, dengan Madam, dengan sekretari kelas I. Takutnya, serius, sumpah takut. Okay. Okay, dia kata parallel. Okay, nampaklah lebih kurang selari. Okay. Lepas tu, dia kata apa lagi? Dia kata find the position vector of D. Kalau dia kata find the position vector of D, makna dia nak OD lah. Kena ayat IG ni dah sama dengan rupanya KSSM pun dah banyak sebut ayat macam ni lah. OD. Ni dia nak yang ni. Jadi kita dah tahu dah sekarang ni. Okay. Teacher nak guna konsep ni. Walaupun I boleh buat DC, vektor DC adalah lambda vektor OB. Dua-dua ni adalah konsep yang sama kerana ia menekankan parallel dan juga collinear. Remember the concept that I told you before for the collinear and also parallel? Ingat tak? Ingat. Korang ada 50 walaupun tak cukup 50 orang. Korang ingat tak teacher pernah beritahu bila vektor dua tu collinear atau parallel kita kena tambah constant ni, ada tak? Ada. Kan teacher kata tapi dia tak semestinya lambda. Awak boleh guna beta, awak boleh guna alpha, awak boleh guna ni beta, alpha boleh guna delta. Kan awak dah belajar benda-benda pelik tu kan. Apa lagi? Alpha, apa lagi? Mu. Apa-apa saja. Love, star. Banyaklah tu tulisan Greek I bagi kat you. It's not necessary must be lambda. Okay. So, yang I nampak sekarang ni, pilih yang mana mudah untuk awak pastikan nak dapatkan OD ni. Apa maksud ni sebenarnya? Maksud dia, kenapa dia ada benda macam ni? Bahawa benda ni sebab, kenapa dia ada hukum macam tu? Sebab nak beritahu macam ni tau. Kalau benda tu segaris, kan? Kalau benda tu collinear, katalah C kat sini. Katakan kan. Adakah vektor AB ni, vektor AC ni, dia sebenarnya adalah 1/3 AB. Macam tu maksud dia. So dia memang betul collinear lah. Ataupun kalau di parallel, walaupun dia kecil distance ni kan, tapi dia sebenarnya sama dengan kawan ni. Begitu. Kalau sini teacher letak AC, sini DB,
Jadi nak beritahu bahawa AC ni sebenarnya 2 kali ganda dB. Tu peranan lambda tu sebenarnya. Ni peranan lambda. Gitu. Herak. Faham teacher. Faham ke tidak ni? Kenapa vektor boleh tetapkan hukum macam ni? Sebab itulah walaupun sekecil-kecil line macam ni kan, kecil je line ni. Tapi dia sebenarnya parallel dengan kawan ni. Gitu. Sama juga bila dia segaris kan. Walaupun jarak dia kecil je, tapi dia sebenarnya adalah collinear. Sebab dia berada di atas garis yang sama dan dia kena ada satu dikenali sebagai constant. Supaya boleh relate kedua-dua vektor ni, mereka adalah boleh bergantungan lah. Maksud dia bila panjang AC walaupun dia ceketek ni, dia adalah 2 kali ganda. Begitu. Ataupun separuh lah. Dia patah balik lah tengok nilai dia macam mana. Okey, kita sambung dengan soalan C ni. Nak bagi tahu bahawa kenapa guna collinear tu kan. Jadi teacher bila I fikir, kena fikirlah. Kita boleh nampak OD tu adalah lambda OA. Jadi teacher tahu lambda. Jadi teacher tahu vektor OA. Semua orang pun tahu vektor OA. Apakah vektor OA? Vektor OA adalah 2i minus 3j. Jadi vektor OD tak tahu kita kena letaklah dia sebagai xi minus yj. Okay. Kenapa minus? Dia tak minus sebenarnya, dia tambah. Minus ke tambah? Minus ke tolak sebenarnya? Siapa boleh beri jawapan? Plus. Ni A. Sabar-sabar ya. Kenapa kita nak kena plus? Cuba tengok ini O, ini A. Kalau OA, 2i minus 3j. Kalau OA. Kalau teacher kata OD, I nak letak xi tolak yj ataupun letak xi tambah yj? Tambah. Kenapa tambah? Sebab dia resultant. Cuba tengok. Cuba tengok ni. OA diberi 2i minus 3j. OD tak tahu. Tapi kita kena letak dalam simbol xi dengan yj. Tapi masalah kita letak tambah, kita letak tolak. Kita kena letak tolak. Sebabnya ni pergerakan OA. Tengok teacher lukis ni. Pergerakan OA diberi pergerakan OA. Dia dapat negatif 2i ni sebabnya 2 negatif 3i. Kalau korang ingat masa kita belajar kan, 2 tu adalah pergerakan mana? Sini kan? Ni. 2 sini. Negatif sini. Lepas tu OA. Dia turun macam ni sebenarnya. Faham tak apa Cik cakap? Sebenarnya lukisan OA kita ni dia lukis macam ni. OA. Sebab tu dapat 2i minus 3j. 2i ni kan refer kepada x. Negatif 3j ni, negatif 3 ni refer kepada y. Kalau korang tukar kepada kolom, dia macam ni. 2 negatif 3. So pergerakan vektor dia, the moving of the vector macam ni. 2. Sebab dia positif, gerak ke kanan. Ke bawah, negatif 3. Sebab tu vektor dia kita dapat 2i tolak 3j. Faham tak? Ke sini. Faham. Tu asal lukisan dia sebenarnya. Tapi teacher kan kita lukis je lah dulu sebab kita sebab kita dah tahu dah vektor dia apa. Tiba-tiba ada D dekat sini. Tentulah benda dia sentiasa turun, positif, turun, positif, turun, positif, turun. Betul tak? Betul. Jadi nak bagi tahu bahawa dia tetap akan jadi apa di pergerakan ni? Negatif. Minus. Negatif lah. Sebab dia memang berada di collinear. Dia collinear. Maksud teacher dia memang berada di
Kalau awak tengok lukisan sebetul-betulnya, inilah lukisan sebetul-betulnya lah. Sebab kita memang baca tadi, oh ni positif, ini turun negatif. Positif tu turun negatif. Jadi semua benda titik yang berada, yang lies on the OA ni akan mempunyai pergerakan yang sama. Iaitu mesti XI tolak YJ. Okey, faham kat situ? Faham? Oh, faham. Faham. Faham teacher. Okey. Kalau boleh lukis betul-betul lah, tapi macam nak cakap mah, memang penting lah. Tapi teacher tadi kan cakap, okey kita mula pada origin, kita gerak. Kalau awak dah pandai nanti dah ni, dia okey lah. Macam tu. Tu kena buat latihan selalu baru nampak. Okey. Alright. So OD ni adalah XI tolak YJ equal to lambda 2I minus 3J. Jadi kita dah dapatkan lambda tu. Jadi kita buat comparison lah. Comparisonnya akan jadi macam ni. X, vektor I dengan vektor I lah. Tu selalunya soalan bila minta cari lambda, cari constant. Bila kita compare dengan ataupun kita dapat situasi di mana vektor tu adalah collinear ataupun parallel dan kita nak cari constant, kita memang akan buat comparison. Tu yang awak kena tahu konsep dia. So comparison kat sini adalah vektor I dengan vektor I, vektor J dengan vektor J. Okey, vektor I adalah X. So X adalah 2 lambda. So X equal to 2 lambda. Kemudian negatif Y sama dengan negatif 3 lambda. Okey, so apa kesimpulan lambda yang awak tahu nilai dia sekarang ni? Dia adalah, nilai lambda ni adalah, kita boleh letak dia sebagai nilai 2/3. So kesimpulannya bila awak dah tahu lambda ni, kan? Lambda ni bila awak compare X sama dengan 2, negatif Y sama dengan negatif 3 ni, jadi Y dia adalah, Y dekat sini dapatlah direct nilai dia 3 lambda lah. Y sama dengan 3 lambda. Jadi dia compare, positif dia hilang lah. Jadi therefore apakah lambda? Lambda adalah 2/3. Okey? Yang ni awak buat macam biasalah sebenarnya. Awak kena testing masuk balik dalam ni. Bila X sama dengan 2 lambda, Y sama dengan 3 lambda, jadi kesimpulannya lambda adalah 2/3. Maka bolehlah jawab soalan ni dia nak vektor OD dan kita dah tahu tadi OD adalah lambda OA. Vektor. Jadi lambda kita 2/3. Jadi OA kita adalah 2I minus 3J. Jadi kita punya vektor D kita adalah 4/3I minus 2 vektor J. Okey? Mudah je sebenarnya. Cuma yang ni kita gantung sikit lah kalau awak tidak berhati-hati ketika menulis vektor. Tu je. Okey, hadam ya soalan nombor 1C, 1ABC tu supaya awak nampak dia punya konsep dia, nanti boleh apply lah. Okay, do you get the words, people? Faham je. Faham teacher. Okay. So sekarang ni teacher nak masuk topik yang terakhir yang macam kelakar sikit. Kelakar bagi teacher kan. Jadi korang mesti meh. Iaitu constant velocity problem. Kita pergi dulu, nanti kita akan buat latihan. Okay? Yang ni tak, ni lagi. Dia adalah subtopik yang bernama yang terakhir constant velocity problems. Awak kena tahu kalau dia kata moving, dia adalah vector ataupun resultant. Okay. Contohnya kalau macam awak ada satu objek
objek tu dia mention move tau. Dia ada keluar ayat move. Kena tengok dia problem solving, nama pun problem, jadi dia bercerita lah. So bila soalan yang bercerita kan, macam soalan Venus apa tu, kinematics. Kinematics memang ada 2-3 orang yang memang betul-betul kelakar bagi teacher. Dan teacher dah PM beberapa orang yang akan ada kelas dengan teacher petang ni untuk melihat balik soalan formatif. Dia 2-3 orang je teacher PM. Jadi teacher rasa macam tak patutlah, tak boleh buat. Macam tak tahulah nak cakap apa, people memang sedih sebenarnya. Tapi yelah kan, awak kena do something lah ataupun entahlah. Malah cakap benar objek move ni dia adalah sebenarnya constant velocity. Bila dia constant velocity, directly dia adalah resultant. Takut student berbeza dengan ayat position vector. Okay, kalau awak tengok soalan tu, dia ada tulis, dia kata objek flies ke, objek move ke with position vector. Kalau dia kata position vector ni, dia selalunya coordinate. Coordinate given yang akan membentuk resultant. Tu kena cam ayat tu. Kemudian macam biasalah kan, kalau topiknya awak kena tahu yang speed tu, kena ada cari pandai saya speed. Speed tu datang daripada velocity punya magnitude. Okay. So dia akan jadi distance lah, x squared plus y squared. Dan awak tahu juga kalau speed tu dia tak bagi velocity, yang ni awak belajar masa form 2, nota form 2. Okay, kita recall balik, speed tu juga adalah distance travel bahagi dengan time taken. Time taken ni boleh jadi per hour, kadang-kadang boleh jadi per second. Kena beware. Kadang-kadang per hour, kadang-kadang per second. Okay, kalau per macam mana dia punya simbol? Ni per hour, per second. Also depends on the question. Okay, yang kedua yang awak pernah belajar adalah kalau velocity tu sendiri, displacement divide dengan time taken pun sama. Okay, ni time ni. Student ni kadang-kadang dia lupa nak tukar, sayang lah kan. Okay. Okay. Faham? Faham teacher, faham. Faham teacher? Okay. Kita tengok contoh soalan yang simple-simple. 13.4 page 329. Question number 1. Kita tengok simple dulu. Haziq ada Haziq. Ni yang malah nak panggil ni, buang masa. Tak payah panggil lah kan. Siapa belajar betul-betul, siapa tak tipu, akan terserlah dekat markah dia sebenarnya. I think nak panggil nama orang tapi tak apalah. Okay, displacement 20i plus 54j. Time taken 6 second. Find the velocity. Okay, so benda ni adalah direct. Question ni adalah question yang direct. So kita dah tahu dah, velocity formula dia adalah, sebab dia bagi time second kan. Velocity formula dia displacement bahagi dengan time. Jadi awak pun ambil displacement tu. 21i plus 54j divide by 6 second. So ini tak payah ubah lah, soalan tak minta, tak kata ubah apa pun. Jadi awak bahagi macam biasa ya. 21 6i plus 54 bahagi 6j. Bila tengok soalan bahagi macam ni kan, teringatlah masa korang jawab integrate. Kan? Dia bagi per x,
banyak student pergi naikkan X tu. I tak faham lah. I dah cakap dah simplify. Tak simplify juga. So jawapan akhirnya adalah velocity kita adalah apa? 3.5 I plus 9 J. Mudah je yang ni. Yang ni I bagi mudah je. B. 1B. Velocity dia bagi displacement. Okay. So 5I is velocity. So letak dekat position velocity. Kemudian dia nak displacement. Okay, displacement dekat sini. Kemudian dia bagi time taken 6. Jadi awak pun dah silang je lah. Jadi dia punya displacement dia adalah 30I minus 36J. Okay? Faham? Faham teacher. Faham. Masuk formula je, tak masalah. Okay, yang terakhir velocity diberi dengan time taken. Okay. V sama dengan dt. So Vt sama dengan D. So T sama dengan D over V. Jadi awak terus masuk D dia adalah negative 50I plus 50J over apa ni? Negative 4I plus 4J. Okay, ni dah sama sebab tu dia bagi time. Jadi awak kena bahagi ni I dengan I, J dengan J. So akan dapat 12.5 kilometer per hour. Sebab soalan bagi kilometer per hour. 50 bahagi 4. Okay. Ada soalan? Ada. Faham teacher. Okay. Sekejap, I nak stop sharing. Cuba tengok soalan A, 2 pula. Okay. Apa yang awak faham? Baca soalan seorang. Saya teacher. Okay. A car travel from point A with position vector 60I minus 40J km to a point B with position vector negative 50I plus 18J kilometer. The car travels with constant velocity and takes 5 hours to complete the journey. Find the velocity vector. Thank you, Danish. Okay. Maksud dia ni, tu position vector tau. Dia bukan vector resultant. Maknanya, awak kena lukis lah. Awak kena jangan confuse pula. Bila dia kata point A, position vector dia 60, negative 40. So 60, negative 40. So agak-agak kat sini lah koordinat dia. 60I negative 40J position vector dia adalah koordinat dia sebenarnya iaitu X 60, Y negative 40. Ni adalah koordinat yang I cakap tadi tu. Okay, make sure salin benda ni. Okay. Alright. Okay. B dia kata apa? 2 point A dia punya position vector dia. B dia adalah negative 50 plus 18. Maknanya area sini lah. Area sini. Negative lepas tu 18 kata kat sini. This is B. So macam mana teacher tanda tu adalah dia koordinat ya. Ni student selalu je mandai-mandai. Dia ingat resultant lah, apalah, itulah. So kita letak dia negative 50, 18 koordinat dia. Kemudian bila awak dapat ni barulah resultant. Okay. So dot. Gitu. The first
the car travel with constant velocity and takes 5 hours to complete the journey. Find the velocity vector. Okay. So, dia nak velocity vector. So, macam mana kita dapat velocity vector? Kita tahu velocity datang daripada formula distance bahagi dengan time taken. Kita boleh dapat distance tak? Boleh. Kita boleh dapat distance tak? Boleh. Boleh. Macam mana kita nak dapat distance? Guna? Speed dengan time taken. No, tak boleh lah speed. Kita tak tahu speed. Apa yang benda yang kita nampak sangat distance boleh cari kat sini paling mudah kot. Jadi vektor AB lah teacher. No, distance. Distance sama dengan apa? Magnitude. Ni ada buat triangle dah. Cuma tak letak 90 degree je kat sini. Student, lipat A 4D. Allah. So nak kena buat apa? Cari magnitude. Ya, cari magnitude. Betul. So? Kena tambah 2 vektor dulu ke teacher? Lepas tu cari magnitude. No, kita dah tahu dah kan. Dia sekarang ni position vector tu koordinat. Ini adalah common kot. B kita tadi ni. Panjang ni berapa ni? Ni panjang ni. Panjang ni berapa ni? Yang buat banyak-banyak kali ni. Berapa panjang ni? Dapat berapa panjang ni? Panjang ni berapa panjang ni? Berapa length ni? Boleh tak guna teorem Pythagoras ataupun pengiraan seperti magnitude untuk menjadikan length AB? Boleh tak distance AB? Boleh ataupun tidak? Boleh. Apa yang fikir jauh sangat ni? Sekarang ni soalan teacher. Apakah jarak A sampai ke X ni? Lepas tu B ke X, kemudian A ke X. 110. 110. Apa yang 110? AB ke panjang tinggi ni? BX. Vertical dia. Okay. Berapa? 110. 110. Okay. 110 distance dia. Kalau A ke X, tahu tak macam mana dapat 110 tu? Pelajar-pelajar lain tu tahu ke tak? Kalau tinggi ni berapa? Kalau tinggi ni berapa? Koordinat dia. Kalau B sampai ke sini, koordinat dia adalah 50. Betul tak? 50. Betul? Kan? Betul teacher. Lepas tu campurlah dengan yang ni sampai ke sini, koordinat dia berapa? 60. Betul untuk koordinat A kan? Untuk axis X kan? Betul tak? Betul. Betul teacher. Tu yang dapat Betul. 110 tu. Tu mesti ada tertanya-tanya. Macam mana dapat 110? Bukan nak tanya. Geramnya teacher. Lepas tu result macam seorang-seorang tak apa-apa teacher PM tahu tak? Baru PM 2 orang. Semua teacher nak kena tanya apa masalah? Kenapa dapat markah 120? Awak ada masalah ke? Teacher memang PM tanya. Awak tak boleh cakap kat teacher tak apa teacher saya akan berubah. Lepas ni saya akan berubah. Tak boleh dah, tak boleh dah. Kakak teacher cakap terlambat kan, kecil hati pula. Okay. Cuba tengok yang A ni. A sampai X. Berapa distance dia? 58. 58. Macam mana dapat 58? 18 Ni. tambah 40. Sini sampai sini adalah 40. Sini 40. sampai sini adalah 18. 18. Jadi semua 18. adalah 50. Jadi bila kita dah tahu tinggi ni 110 dengan 58, boleh tak guna teorem Pythagoras nak dapatkan distance? Boleh. Cari Boleh. berapa nilai dia? Kita 110, yes. saya nak tanya yang position vector B tadi dia negative 50 dengan 18 kan? So maksudnya tinggi dia bukan 18 ke? X, Y. Sekejap. Yang ni tinggi dia adalah
18. Uh-uh. Okay, thank you. 18 lah. Okay, betulkan balik. Yang ni adalah 18. Ni 18. Tengok koordinat. Alah, lukis mulalah korang ni kan. Ada 50 orang. 50 orang tak boleh nak membantu untuk sesama fikir. Tak ada. Dia memang tak ada. B. Okay, ni. Koordinat dia adalah koordinat sini negatif 50. Negatif 50, 18. Sini koordinat dia A adalah 60, negatif 40. Okey, jadi sekarang ni semua orang perhati betul-betul. Kita nak dapat distance ni. Okey, jarak kat sini adalah axis Y. Jadi 18. Lepas tu sambung lagi kat sini iaitu 40. So yang ni adalah 58. Faham tak? Faham. Faham teacher. Okey, sekarang ni tengok yang ni pula. Yang ni adalah axis X. Kalau sini ke sini 60, sini ke sini 50. Okey, yang ni 110. So nak dapatkan distance AB adalah 110 squared plus 58 squared. So dapat berapa? 124.3. 124. 124. Apa dia ni? Dah square root belum? Dah. 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 Okey, berapa? 124. Okey, 124. Jadi nak dapatkan velocity, bila kita nak dapatkan velocity, ni salah lah ni teacher lukis macam ni. Kena letak X balik kat sini molek-molek. Tu graf tu ingat. Cikgu awak tu pernah pesan Boy Bina tu. Graf jangan lukis sebarangan. Kena label. Teacher ingat, awak lagi lah boleh ingat kan. Muda-muda belaka ni. So V sama dengan 124 divide apa? 5. 5. 24.87. Okay. Kilometer per hour. Kalau siapa nak tulis unit. Nak tulis unit, dipersilakan. Siapa tak nak tulis pun, tak apa. Okay. Faham Faham. Ingat position vector tu adalah koordinat. Position vector, kedudukan. Bukan pergerakan. Ni. Koordinat kita boleh juga cakap sebagai position of vector. Okay? Faham? Okey teacher. Faham teacher. Faham teacher. Okay. Teacher, Ya. kan jawapan akhir tadi kan 24.87 km per hour kan. Tapi kalau ikut jawapan belakang dia bagi dalam bentuk vektor. Vektor iaitu IJ IJ. Boleh juga. Dua-dua boleh. Cuba awak kuasa dua kan, mesti dapat. Okay. Sebab Teacher. teacher dah try. Kalau I tak try, nanti semua orang akan macam Okay. Boleh ya? Boleh. Dua-dua boleh. Okay? Okay. So, soalan nombor 3. Cuba semua orang soalan nombor 3. Kita ada lagi 5 minit lagi. Pastikan korang jawab nombor 3. Apa langkah dia? Langkah pertama, langkah kedua. Okay, siapa nak cuba langkah pertama? Buat graf dulu. Ya betul, memang kena buat graf. Kalau tak buat memang tak nampak macam mana dia nak bergerak kan. Dia helicopter flies from point P with a position to point Q. Sekarang ni point Q kita tak tahu kat mana. Tapi dia dah bagi apa tu? Dia dah bagi constant velocity. Risaunya teacher, siapa yang main-main belajar ni?
Teacher, Ya. nak tanya untuk soalan 2 tadi kan. Macam mana kita nak jadikan dia as a vector? Sebab dalam ni jawapan dia vector dia kan negative 22i plus 11.6j kan. Macam nak dapat Carilah magnitude dia. magnitude? Velocity tu adalah magnitude kan tadi I cakap. Cuba you tengok balik maksud. I cakap tadi first I kata velocity tu adalah magnitude untuk speed. Kan? Okay. Sekarang bila teacher guna velocity bahagi dengan displacement bahagi time taken. Awak kalau soalan jawapan belakang tu dia bagilah bentuk vektor, tak apalah boleh terima. Dan kalau student boleh letak dalam jawapan velocity macam kita dapat 24.87 pun boleh juga terima sebab soalan tak menyatakan dalam bentuk ij ataupun the value. Dia cuma kata find the velocity. Dia tak kata apa find the velocity in the form I ataupun j. Jadi kalau you tengok soalan jawapan belakang tu dia bagi negative 20i plus 11j. Betul tak? Kita pula dapat yang I ajar you all dalam bentuk value sebab soalan tak minta dalam bentuk apa pun is 24.87. Jadi kalau yang ni you tukar dalam bentuk magnitude. So you akan dapat 22 second 22 squared plus negatif samalah plus dengan 11 squared. So you dapat jugalah 24.87. You faham tak? Faham teacher. Ha. Thank you. Sebab welcome. Sebab dalam vektor kan I beritahu banyak kali kan, dia you kena aware what is the form what the question one. Buatlah bentuk ij ataupun kenapa macam soalan dia buat find the velocity vector. Dia tak bagi tahu apa pun. Jadi dalam bentuk apa tak bagi tahu kan. Jadi awak pun buatlah macam biasa. Okay, no problem. Okay, soalan nombor 3 ni nak tahu idea je. Siapa nak cuba soalan nombor 3? Cari displacement teacher. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Dia macam ni tau, dia tak bagi kat awak kedudukan Q. Dia tak bagi awak Q. Kapal terbang tu terbang, helikopter tu terbang daripada position, helikopter tu terbang daripada 50 to 100. Okay. Dia terbang daripada 50 to 100. Okay. Daripada sini dia mula start terbang sampai ke point Q. Oh tak tahu dia terbang sampai mana? Sampai sini ke, sini ke, sini ke. Kan? Tapi yang tahu bila terbang tu akan ada velocity, constant velocity 30i tolak 40j and ni constant velocity dia. Kemudian time dia adalah 2.5. Find the position vector. Bila dia kata find the position vector of the point Q, maknanya dia nak koordinat Q. Sini ke? Sini ke? Sini ke? Sini ke? Kita tak tahu bukan mana Q kita sebenarnya. Tapi yang membantu kita adalah constant velocity. Agak-agak kan? Siapa tahu constant velocity ni kita boleh jadikan dia sebagai apa? Kalau ada soal budak jawab ni memang dia faham pergi cakap dia. Resultant. Resultant? Tak juga. Magnitude. Yes! Magnitude! Siapa tu? Jasmine. Betty? Jasmine. Okay, tahniah. Okay, maknanya awak nampak apa cerita terang. I hope semua orang pun nampak baca. Kalau dia budak tu faham, student tu faham benda dia adalah magnitude. Dia adalah magnitude sebenarnya. Dia tak boleh kata resultant sebab kita tidak ada pergerakan vektor dekat sini. Kita ada position of vector. Tu masalah dia nak kenal ayat kan. Kita ada position vector. Kita tak boleh nak kata benda tu resultant lagi. Sebab sekarang ni koordinat X kita tahu. Teacher bagi nama X. Bermulanya helikopter tu nak terbang. Tapi kita tak
tak tahu dia terbang mana, tapi kita tahu dia punya magnitude terbang dia berdasarkan constant velocity dia bagi tu. Faham tak? Jadi velocity sama dengan distance over time. Kita nak koordinat. Tak boleh gunalah formula ni sebenarnya. Kita nak koordinat sebenarnya. Kita nak koordinat people. Kita nak koordinat. Ingat kita nak koordinat. Koordinat kita apa? X dengan Y. Okey, lagi? Dah nampak dah sikit tu? Teacher kalau cari distance dulu, Distance tu magnitude lah sayang. Tapi dia dah bagi kat sini. Ni nilai dia. Ni distance dia, betul tak? yang tu bukan velocity teacher. Yang tu bila sebab dia sama dengan sama tak kita soalan kita buat soalan 2 tadi, dia velocity vector tu. Soalan jawapan bagi dalam bentuk dalam bentuk apa tu? IJ kan, vektor IJ kan. Jawapan bagi dalam bentuk IJ boleh, dalam value pun boleh. Dalam bentuk magnitude. XI tambah YJ. Satu lagi kita dapat dalam bentuk value. Kita dapat 2487 adalah datang daripada negative 22I plus 11J kan? Betul tak? Ingat tak? Tak betul? Teacher, ada soalan. Bila 30I tu juga boleh bagi juga adalah bentuk apa? Teacher, saya nak tanya. Kan kalau maksudnya soalan 3 ni, dia ni terbalik kepada soalan 2 tadilah. Dia terbalik. Ya betul. Dia terbalik. Betul. Kalau macam tu tak boleh, kita terbalikkan je calculation dia. Apa dia? Kita terbalikkan calculation yang kita buat kat soalan nombor 2. Boleh lah kalau nak terbalik. Sebab tu kalau kita cari dia punya magnitude. Okey, cuba ya. Masa tu, teacher bunyi setelah homework 3 dengan beri. So, seperti tak boleh bertanya nak duduk yang markah sangat menakutkan. Kalau bukan yang ambil tak ambil IG tu, alhamdulillah lah, bagus lah ambil IG ni sebenarnya. Bila you bagus ambil IG ni tau, teacher kagum sangat. Tapi kena sedar lah kalau kita nak ambil IG, kita kena kerja kuat, study, kena ini. Macam tak buat je, awak ingat apa, maka IG magic je dapat A. Tolong jawab, tak ada A, tak ada B, tak ada B, tak ada tahu tak? Takut tak? Takut. Lepas check in baru tanya siapa nak kerja snap ke tak. Senang. Okey, so 3 dan 5 kalau ada banyak masa mungkin kita buka sekejap kot lagi. Mana dia fikir Ada majlis penutup teacher. Tiga dengan 5.
Boleh buat itu. Boleh left